Jadi apa? Bakat menari habis, melompat, menari. Oh, melompat-lompat, terkinja-kinjanya, berjoget-joget, menari dalam majlis tu. Pengantin tu pengantin muslimah, pengantin perempuannya, lelakinya orang Islam belaka. Dan tetamu pengunjung yang hadir tu semuanya Islam belaka. Ada satu video tu yang agak tular lah, yang sampai ke tangan saya ni. Terkejut saya bila saya tengok bilanya pengantin tu pengantin muslimah, pengantin perempuannya, lelakinya orang Islam belaka. Dan tetamu pengunjung yang hadir tu semuanya Islam belaka. Semuanya orang Islam belaka. Dia pakai tudung semuanya. Kita tahu lah tu orang Islam. Lepas tu pula, baguslah bila buat walimatul urus ni, bagus. Dia merupakan suatu benda yang baik, kerana Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, i'lanun nikah, umumkanlah pernikahan. Kalau dah katanya umumkanlah pernikahan, iaitu maknanya kena hebahkan, kena war-warkan, bagi tahu orang, buat majlis. Macam itulah. Hebahkan pada orang ramai, orang kampung, orang taman, orang perumahan. Okeylah, bagus dah. Tapi bila dia punya walimatul urus tu ataupun majlis pernikahan itu, bila dia berlangsung secara tak berapa nak elok lah kita tengok. Jadi apa? Bakat menari habis, melompat, menari. Oh, melompat-lompat, terkinja-kinjanya, berjoget-joget, menari dalam majlis tu. Sebenarnya bila majlis yang asalnya elok, asalnya baik, maka apabila ianya berlangsung secara macam tu, dia boleh menghilangkan keberkatan dalam majlis tu. Kita sebenarnya sebagai tuan rumah, anak kita menikah apa kan, bila kita buat majlis, kita nakkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nakkan keberkatan daripada Allah. Allah merahmati, Allah memayungi, dan Allah mengasihi kita dengan tuan rumah ke, dengan tetamu hadir semua sekali, dengan mengantin semua sekali. Tapi kalau dah berjoget, kalau dah menari, melompat, terkinja ini semua, jadi macam mana? Macam nak dapat berkat? Sebab itu pada kesempatan kali ini saya nak kongsi dengan semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton, tiap kali buat penganjuran majlis walimatul urus, bila buat saja majlis perkahwinan, tak kisahlah apa resepsi ke apa sekalipun, ada beberapa pantang larang, the do's and the don't yang kita nak kena jaga. Ada kawan kita kata, Rosnah Rafar kata, orang Kedah kata gedik. Memang gedik. Dia memang gedik lah dengan pengantin lelaki, pengantin perempuan. Saya minta maaf lah, saya nak bagi tahu kawan-kawan semua, janganlah kalau nak buat majlis tu seolah-olah macam nak meniru ala-ala selebriti, bertemakan Bollywood, bertemakan Korean style, bertemakan apa. Ya, tak, tema-tema ni kalau nak ikutkan tak ada masalah, asalkan ianya dilangsungkan dengan penuh adab, aurat dijaga, lepas tu batas pergaulan dijaga. Jadi kalau semua benda ini elok, kalau semua benda ini terjaga baik, tak ada masalah, majlis tu insya-Allah dapat berkat. Jangan ada dia macam mana ya, kalau hak menyanyi ni kira macam mana ustaz menyanyi ni? Dia kalau setakat nyanyian tu dinyanyikan oleh orang laki-laki, dan nyanyian pula lagu-lagu yang tak melalaikan, lagu yang tak lawa sikit sebanyak, nak menghiburkan penonton tu boleh, tak ada masalah. Kan, janganlah perempuan menyanyinya. Lepas tu pula saya pernah agak pergi majlis kenduri, mana dulu saya pergi, tuan rumah dengan DJ terkejut nampak saya datang. Dia orang kata ustaz datang. Dia orang asal pasang lagu lagu pop ye ke pasang lagu 70-an tu. Dan tukar lagu. Dia nampak ustaz mari, dia tukar lagu. Tapi itulah agak-agak lah, bila tukar lagu pun lagu yang sesuai lah, lagu-lagu nasyid kan, yang banyak nasihat-nasihat pasal pengantin ke, pasal kebahagiaan rumah tangga, lagu
intim pun banyak, hijah banyak, lagu-lagu pasal nasihat keluarga kan. Dah dia bantai pusing lagu lain. Lagu apa? Bila Israel datang memanggil. Dah dia ingat ustaz jadi Israel pada malaikat maut pula. Ya Allah. Ada satu majlis dulu sama juga, dia tukar. Dia tertukar lagu. Dia pasal nampak ustaz mari penceramah mari, kan nanti penceramah dia hentam kita dalam YouTube pula nanti, tukar lagu cepat. Dia tahu dia tukar lagu apa? Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa. Dapat lagu pergi haji. Ada orang menikah kau pergi haji. Tak apalah. Macam-macam. Okey, jadi pada kesempatan pada kali ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, rakan-rakan penonton, agar majlis Walimatul Urus anak kita ke, adik kita ke, atau siapa sahaja dalam kalangan ahli keluarga kita, moga-moga ianya dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih pada kita, Allah sayang pada kita tuan rumah, dan semua tetamu-tetamu yang hadir, juga pengantin-pengantin yang ataupun mempelai yang diraikan tu. Apa antara adab-adab yang perlu dijaga? Antaranya adalah iaitu kita sama sekali menghidangkan makanan ataupun kita menjamu makan makanan kita itu tanpa kita membeza-bedakan, ataupun jangan kita membeza-bezakan makanan. Membezakan makanan ni maksudnya macam mana? Maksudnya, kalau orang yang mari ni orang miskin-miskin, orang yang tak apa nak ada duit, pendapatannya rendah, ini makan yang sikit-sikit je, yang ujung-ujung punya. Tapi kalau orang yang VVIP, orang terkenal mari, orang besar-besar mari, mai sini. Ini duduk dekat ni. Makanan dia lain, makanan dia istimewa punya, lain pada yang lain punya. Boleh ke macam tu kita membahagi-bahagikan, kita membeza-bezakan? Orang dak yang orang susah tu dia bagi makan hak ujung-ujung, sisa-sisa je ujung-ujung tu. Ingat Nabi SAW, Nabi menyebutkan syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul masakin faman lam ya'ti da'wata faqad 'asallah wa rasulah. Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi, makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah atau majlis perkahwinan itu yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Yang dia panggil, yang dia jemput orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tak diundang sekalipun. Siapa-siapa yang hadir, barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Apa pelajaran dapat kita ambil? Jangan sesekali buat majlis Walimatul Urus yang kita panggil hanya orang kaya-kaya saja. Pasal apa? Ada orang dia kata kalau panggil orang kaya, dia punya salam apa dia panggil apa? Salam sauk. Salam apa? Kelantan panggil apa? Ngele apa? Salam kokot. Salam kokot tu kan. Kalau orang kaya kan banyak sikit lah dia punya salam kokot dia. Kan 100, 200 banyak. Dia kata kalau panggil orang susah ni, jangan kata salam kokot, tak salam langsung. Tak ada apa bagi lah. Rugi panggil orang miskin lah. Siapa yang buat perangai macam tu, itulah majlis yang tak mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malah disebut sebagai syarrut ta'am, sebagai seburuk-buruk makanan. Itulah dia. Jangan buat macam tu. Jangan beza-bezakan panggil orang kaya saja. Lepas tu jangan jangan hanya panggil orang kaya, orang miskin tak dipanggil belaka semua. Jangan sesekali begitu ya. Ingat, sama sekali dia orang susah ke, orang latar belakangnya siapa sekalipun, dia orang rumahan, kenalan kita ke apa, mari panggil, mari ke majlis Walimatul Urus kita ini. Panggil. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bergaul melainkan dengan orang-orang beriman, dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Ini ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
kita pula sebagai orang yang menerima jemputan. Kita pernah tak dijemput oleh sahabat handai, teman, saudara, adik-beradik ke, ataupun dalam perumahan kita ke, kenalan kita, dia jemput kita mari ke majlis walimatul urus dia ke, anak dia ke, pernah tak dijemput? Apa hukum kita memenuhi undangan walimatul urus ni? Apa hukum dia? Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Ni Nabi SAW sebut apa? "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Maksudnya apa? Apabila seseorang di kalangan kamu diundang untuk menghadiri acara walimah ataupun majlis kenduri kahwin, maka datangilah, kata Nabi SAW. Kena pi. Pasal apa? Dia sebenarnya kadang-kadang ada orang kita dia berpahaman. Dia kata apa? Oh, saya hari ni dah banyak sangat dah kenduri saya pi hari ni. Saya ada 5 kenduri hari ni. Yang pagi, yang tengah hari, yang petang, patul pasar pun ada lagi, sebelum maghrib pun ada lagi. Oh, tak larat pi dah. Saya perut dah kenyang. Dah tak boleh masuk makanan dah, tak boleh dah. Persoalannya sekarang ni, bang, siapa suruh makan? Siapa suruh makan? Islam tak suruh kita makan sekalipun. Yang disuruhnya menghadiri. Menghadiri. Hadir dalam walimatul urus tu. Dia duduk sibuk, dia gaduh kata, oh saya kenyang dah, banyak orang majlis ni tak makan. Siapa suruh makan? Tak suruh makan. Suruh hadir saja. Menghadiri saja. Bila hadir, maknanya kita boleh mempereratkan hubungan kita dengan tuan rumah, dapat mempertautkan kasih sayang. Lepas tu kita datang pula mendoakan pengantin, bawa pula hadiah. Tahadu tahabu, kata Nabi, salinglah kamu memberi hadiah, nanti kamu akan berkasih sayang di antara kamu. Itu maksudnya. Kan, jadi maknanya yang hadir itu bukan semata sebab makan. Hadir itu sebab kerana itu memang tuntutan dalam agama. Cuma dia kata, ustaz, memang saya tak sempat nak pergi tu. Beginilah, kalau kita tak mampu, kita ada keuzuran, memandangkan tengok merah jalan semua. Macam mana kita nak pergi? Nak pergi macam mana dengan banyaklah kekangan, anak menangis-nangis dalam kereta, kita pun faham. Lagi-lagi kawan-kawan kita yang ada anak kecil lah, yang dia banyak dugaan sikit lah. Sebab tu tuan rumah kalau dapat menerima undang atau yang menerima kehadiran tetamu ni, kita kena appreciate, kita kena hargai. Dah lah hujan lebat, jalan jam, dengan anak nyonye-nyonye duk menangis dalam kereta, nak berhenti buang itu ini. Dia sanggup datang majlis kita, dia sanggup hadir bertandang ke rumah kita, maka kita kena raikan. Jangan buat tak reti ya. Sila duduk. Dia please sila kita duduk makan. Apa sikit pun dia tak sembang, apa sikit pun dia tak mai raikan kita, langsung sampai balik. Tak dapat berkat, tak dapat berkat tu, tahulah berkat, orang Jawa panggil berkat apa, bunga telur ke, dapat apa, bahulu, dapat tak dapat tak apa, yang penting hadir, dan tuan rumah pun layan sikit sebanyak mana yang mampu. Tapi kalau tak dapat hadir sekalipun, roja awal, bagi tahu siap-siap awal. Maaf, tak dapat hadir, pasalnya hari tu tarikh sekian, ada itu, ada ini, ada appointment anak sunat ke apa. Tak tahulah anak yang sunat ke dia yang sunat, kita tak tahulah. Tapi kena bagi tahu awal-awal. Jangan orang kita ni kadang kuat berjanji, lepas tu insya-Allah tu jadi lip service. Tahu lip service? InsyaAllah. Datang tau. InsyaAllah. Jangan macam tu. Kalau kita rasa kita tak mampu nak hadir pada majlis tersebut, seeloknya, sebaiknya, afdalnya adalah bagi tahu awal, kita tak janji dapat datang, tapi usaha untuk hadir. Sebab pada hari sekian memang ada banyak urusan ke, ada benda tak dapat nak elak ke apa. Tu clear je lah, bagi tahu siap-siap tuan rumah, supaya taklah kecil hati. Sebab Islam ni dia nak jaga hubungan kita tau. Kita nak jaga hubungan, kita nak kelangsungan persahabatan kita, tu yang penting. Dan antara adab-adabnya
Sedapnya lagi bila kita pergi ke walimatul urus, antara doa-doa yang paling bagus sekali kita ungkapkan, standard lah doa untuk pengantin, kita pun tahu apa Mahir Zain ajar tu, barakallahu lakuma wa baraka, tu sampai habis kan. Doa untuk pengantin, keberkatan. Doakan keberkatan untuk pengantin. Tu bagus. Lagi apa lagi? Juga kita boleh doakan tuan rumah dan juga tuan rumah yang menghidangkan makanan untuk kita. Ataupun kita doakan tuan rumah moga beroleh berkat, rahmat, kasih sayang Allah. Macam mana cara doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Saya ulang sekali lagi. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Apa makna doa itu? Ya Allah, ampunilah mereka. Maknanya ampunilah tuan rumah dan seisi keluarga semua. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Dan berkatilah setiap apa yang kau kurniakan pada tuan rumah dan seisi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Boleh doa tu boleh? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Amin ya rabbal alamin. Pergi majlis walimatul urus, kita sebagai tamu ni, antara yang paling bagus saya suka sangat orang kita buat, doakan. Lagi apa? Kemudian boleh juga doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Lebih kurang maksud sama juga, ya Allah, berkatilah apa-apa yang engkau kurniakan pada mereka, ampunilah mereka, sayangilah mereka, ya Allah. Pun boleh. Ataupun doakan tuan rumah dari segi dia menghidangkan makanan untuk kita. Apa dia doa dia? Allahumma at'im man at'amana wasqiman saqana. Apa maksudnya? Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberi kami makan. Ya Allah, berilah minum kepada orang yang telah memberi kami minum. Jadi kita doakan tu rumah. Allahumma Ustaz laju sangat. Sekali lagi. Boleh. Allahumma at'im man at'amana wasqiman saqana. Yang saya duk na ni maknanya lafaz jamak, baca ramai-ramai. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberi kami makan, dan ya Allah, berilah minum pada orang yang telah memberi kami minum. Amin ya rabbal alamin.